Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor terus meningkat sejak pagi tadi. Keseluruhan 23,780 penduduk terjejas daripada lebih 6,241 keluarga ditempatkan di 302 PPS yang dibuka di 6 negeri. Ke Kuala Lumpur dan juga Kuantan. Bukit Gambang Retak semuanya. Dekat-dekat kebelakangan ini, proses interaksi manusia dengan unsur fizikal di lembangan saliran secara rakus telah menyebabkan berlaku pelbagai masalah, antaranya kejadian bencana banjir, tanah runtuh, hakisan tanah dan sebagainya. Keadaan ini menggambarkan bahawa terdapat ketidakseimbangan penggunaan ruang dalam ekosistem alam sekitar semula jadi. Manusia sememangnya mempunyai pengaruh atau berkuasa untuk mengubah lanskap permukaan bumi demi memenuhi keperluan mereka, tetapi pada masa yang sama tidak boleh mengabaikan alam sekitar. Perancangan pembangunan guna tanah secara mapan di kawasan lembangan saliran boleh mengurangkan risiko yang mampu mengancam keselamatan manusia. Masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem perparitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetek. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit, menyebabkan banjir berlaku. Dan air kasar mendapati sistem perparitan yang tersumbat menjadi antara punca bencana banjir. Justru pihaknya akan mengambil beberapa tindakan segera bagi menangani perkara berkenaan. Ketua Setiausaha Kasar Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata, penyelenggaraan longkang secara berkala perlu dilakukan bagi memudahkan aliran keluar air. Antara punca berlakunya bencana banjir adalah disebabkan oleh hakisan sungai. Persoalannya, bagaimanakah proses kejadian hakisan sungai ini berlaku? Ia adalah terdorong oleh beberapa faktor umumnya, sama ada secara semula jadi ataupun kesan daripada perbuatan manusia ataupun ia boleh bergantung antara satu sama lain. Pertama, eloklah saya menerangkan hakisan sungai yang berlaku secara semula jadi. Ia adalah disebabkan oleh isi padu dan halaju air sungai itu sendiri. Apabila hujan lebat menyiram bumi secara berterusan, ini akan meningkatkan isi padu air sungai secara langsung. Kesannya, halaju pengaliran air sungai akan bertambah dan mengakibatkan air sungai menjadi semakin deras. Tanpa kita sedari, air yang deras ini meneruni setiap cenderam menghakis dasar sungai tersebut sehingga berlaku mendapan tanah di dasar sungai. Akibatnya, kapasiti sungai yang sepatutnya besar menjadi kecil. Dan seterusnya, kita melihat kepada kesan daripada perbuatan manusia itu pula. Ia jelas terbukti apabila kita melihat kepesatan dalam aktiviti pembangunan tanah dan pertanian baru, pembalakan, pembukaan kawasan penempatan baru, pembinaan infrastruktur seperti jalan raya dan sebagainya di kawasan berhampiran sungai. Semua aktiviti ini menimbulkan masalah hakisan sungai yang akan mengurangkan kapasiti sungai itu sendiri. Pembangunan yang menyempitkan keratan rentas sungai dan tidak mengambil kira parameter reka bentuk kapasiti sungai akan menyempitkan lagi kawasan sungai tersebut. Perubahan guna tanah yang dilakukan oleh manusia, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, sememangnya memberikan implikasi yang besar kepada keseimbangan ekosistem alam sekitar kerana telah mengganggu kitaran semula jadinya. Persoalan pembangunan dan alam sekitar adalah melibatkan pertimbangan antara perancangan pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Dalam hal ini, manusia sentiasa berdepan dengan dilema dan konflik untuk membuat pertimbangan yang adil, terutamanya dalam merancang dan menggerakkan pembangunan negara. Ini kerana pertumbuhan ekonomi dan impak alam sekitar adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan daripada proses pembangunan sesebuah negara.
Sebenarnya, manusia tidak perlu menolak pembangunan demi mengekalkan alam sekitar, tetapi apa yang penting ialah menjaga keseimbangan dan mengambil kira kesemua aspek sebelum melaksanakan sesuatu agenda pembangunan. Proses pembangunan yang tidak berlandaskan strategi perancangan dan pengurusan yang bersesuaian seringkali akan mewujudkan konflik melalui penggunaan sesebuah kawasan dan hanya dapat dikesan melalui impaknya terhadap alam sekitar dan keselesaan hidup manusia. Jika diimpas kembali, sebenarnya kejadian banjir merupakan salah satu fenomena alam semula jadi yang perlu ditanggung oleh semua penghuni bumi. Tetapi, bencana semula jadi seperti banjir akan menjadi lebih serius dan boleh mengancam nyawa apabila terdapat peranan manusia mengubah struktur permukaan dan sak permukaan tanah yang menyebabkan imbangan hujan dan air larian terganggu. Keadaan ini begitu kritikal dirasai bagi kawasan dalam lembangan saliran yang mengalami proses pembangunan pesat seperti di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Kejadian banjir yang serius boleh menyebabkan kerugian dan kehilangan nyawa yang signifikan, misalnya banjir monsun pada tahun 1926 yang berlaku di Malaysia. Satu lagi sebab yang mendorong kepada masalah kebanjiran di Malaysia adalah cuaca Malaysia yang tidak dapat dielakkan. Banjir amat ketara di Malaysia, terutamanya ketika musim monsun timur laut yang berlaku dari bulan November hingga bulan Mac. Tempat yang dekat pantai timur seperti negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur, serta negeri-negeri di bahagian selatan Malaysia seperti negeri Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan selalu dilanda banjir. Monsun berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu di antara daratan dan lautan, hasil daripada pemanasan sinaran matahari. Semasa musim sejuk antara bulan November dan bulan Mac, kawasan daratan benua menyejuk dengan lebih cepat dan menyebabkan suhu yang amat rendah di Asia Tengah. Udara sejuk tersebut akan bergerak kepada perairan pantai China, kemudian menuju ke Asia Tenggara sebagai angin timur laut. Hal ini menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan serta hujan lebat di pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di pantai barat Sarawak. Antara cara penyelesaian yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di negara kita adalah dengan menggunakan sensor air ataupun flood detector. Sensor ini berfungsi secara automatik dan ia berfungsi dengan membunyikan siren amaran apabila air melebihi paras normal. Di negara yang berteknologi tinggi, sensor air ini akan membawa kepada pembukaan terowong untuk melimpahi air yang berlebihan. Saya Nuraini binti Mansur, nombor matriks 209048 ingin membicarakan mengenai cadangan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah banjir, iaitu membina sistem terowong. Kita dapat lihat pelbagai jenis terowong banjir di seluruh dunia. Di Malaysia, terdapat sebuah terowong banjir yang terpanjang di Asia Tenggara iaitu Terowong Smart di Kuala Lumpur. Terowong ini membantu mengatasi masalah banjir dengan mengalirkan air dari kawasan rendah ke kolam tadahan bagi menampung air yang meningkat. Smart beroperasi secara 3 peringkat. Yang pertama, apabila hujan biasa, semua terowong dapat dilalui oleh semua kenderaan. Kedua, apabila hujan lebih lebat, terowong paling bawah digunakan untuk mengalirkan air, manakala lagi 2 terowong di tingkat atas dilalui oleh kenderaan yang lain. Di peringkat yang ketiga pula, apabila hujan bertambah lebat, maka kesemua terowong akan ditutup untuk kenderaan bagi tujuan mengalirkan air ke kawasan tasik. Kita seharusnya mencontohi terowong smart sebagai salah satu langkah untuk mengatasi banjir. Namun begitu, pembinaan bangunan ini perlulah mengambil kira faktor seperti lokasi agar tempat tersebut menepati spesifikasi yang selamat. Banjir ialah sejenis bencana alam yang telah membawa kemalangan kepada kehidupan manusia sejak awal zaman. Mana-mana tempat di mana hujan akan turun akan terdedah kepada bencana banjir. Kita perlu memahami masalah-masalah yang timbul akibat kebanjiran yang melanda negara kita setiap tahun. Dan kita perlu mewujudkan alat pencegahan kerosakan yang inovatif untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut. Ya, memang tidak dapat dinafikan bahawa kebanjiran memang tidak dapat dielakkan. Namun dengan perancangan yang betul, sekurang-kurangnya masalah banjir dapat dikawal. Maka masalah-masalah tersebut tidak akan menjadi halangan kepada pembangunan sosial dan ekonomi di negara kita.